Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Speaker Dewan, Perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang dan seterusnya, warga Dewan yang sudi bersidang. Dalam menzahirkan hasrat budi perwakilan kerajaan dalam meningkatkan taraf kemajuan sukan negara, perwakilan kerajaan tampil untuk mencadangkan satu usul, sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Maka Dewan Yang Mulia, sebelum kita bergerak kepada arena penghujahan, molek kiranya kita memahami setiap perkataan-perkataan dan kalimah yang terkandung pada usul agar jelas hala tuju perdebatan kita. Frasa pertama iaitu Malaysia. Sukan secara literalnya, sukan Malaysia hari ini adalah di bawah pengurusan Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan yang memegang amanah dan tanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik buat sukan kita. Mereka bertanggungjawab dalam pertama, menggubal polisi. Kedua, menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Dan yang ketiga, melaksanakan perkhidmatan Tuan Yang Dipertua. Maka kita bergerak pula beralih pandang kepada frasa kedua, iaitu sukan Paralimpik. Sukan Paralimpik ini merupakan sukan antarabangsa yang bermodelkan sukan Olimpik. Ianya diadakan khusus untuk orang yang kelainan upaya. Pencapaian negara setakat ini sejak tahun 1972 telah memperlihatkan kita telah mencapai 6 emas, 4 perak dan 6 gangsa, menunjukkan potensi negara kita dalam sukan Paralimpik, Tuan Yang Dipertua. Dan bagaimana Paralimpik ini kita mengadakan sejak dahulu lagi, kita telah mintai sukan Paralimpik ini supaya dapat mengetengahkan bakat-bakat orang kelainan upaya, Tuan Yang Dipertua. Jadi kita beralih pada fasa titik tolak perdebatan kita hari ini, iaitu sudah tiba masanya kita mengutamakan. Maka hari ini, apakah titik tolak perdebatan kita? Sudah tiba masanya. Secara asasnya, sudah tiba masanya ini bermaksud bahawa kita ada tuntutan dalam potensi. Maka timbul satu persoalan, potensi yang bagaimana, Tuan Yang Dipertua? Keadaan kita melihat kita ada potensi yang ada pada atlet sukan Paralimpik ini dalam menjayakan usaha kerajaan meningkatkan taraf sukan negara. Maka Tuan Yang Dipertua, apakah keadaan keutamaan pula? Keutamaan ini secara literalnya iaitu keadaan penting, mustahak atau menandingi yang lain. Dalam konteks debat hari ini, perwakilan kerajaan sedar dalam usaha kita bagi meningkatkan taraf kemajuan sukan negara, banyak usaha lain boleh kita gerakkan. Namun dalam debat ini kita percaya kerajaan akan menunjukkan ciri-ciri eksklusif sukan Paralimpik kita yang boleh menandingi usaha-usaha kita yang lain. Jadi usaha-usaha lain ini hanya bersifat sokongan untuk menaikkan taraf sukan negara. Tertanya-tanya di perwakilan pembangkang, bagaimana untuk kita mengukur bagaimana keadaan kita perlu atau tidak. Kita mengukur pada hari ini bagaimana pengurusan yang disediakan oleh kepada sukan Paralimpik ini, dan yang kedua kita melihat bagaimana pembangunan sukan mereka, Tuan Yang Dipertua. Jadi maka kes di perwakilan kerajaan cukup mudah. Hari ini kami akan menunjukkan mengenai bagaimana kemampuan dalam kita menyediakan perkhidmatan yang baik pada sukan Paralimpik bagi meningkatkan taraf pencapaian sukan negara, Tuan Yang Dipertua. Di mana dalam penghujang kami akan menunjukkan kepada anda. Hujah pertama akan saya ceritakan mengenai masalah pengurusan. Hujah kedua akan menceritakan bagaimana kita bagaimana dalam kekurangan kita ada sekarang dalam pembangunan sukan. Dan hujah ketiga akan menunjukkan kepada anda bagaimana jika kita terus mengabaikan sukan Paralimpik ini untuk diutamakan. Maka Tuan Yang Dipertua, saya tidak mahu menjadi seperti limau masam sebelah. Mana saya tidak akan meninggalkan perwakilan pembangkang terpinga-pinga di belakang. Apa yang perlu ditunjukkan kepada mereka perlu tunjukkan kepada warga Dewan. Mengapa mereka tidak mahu untuk mengutamakan sukan Paralimpik? Yang kedua, apakah jaminan di pihak anda bahawa sukan Paralimpik ini kita tetap akan berjaya walaupun kita terus abaikan dari masa ke semasa? Maka Tuan Yang Dipertua, jika tiada izin laluan, saya akan meneruskan penghujahan saya. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk memulakan hujah perdana di perwakilan kerajaan yang di mana bagaimana saya akan tunjukkan kepada anda kita wujud masalah-masalah dalam pengurusan atlet-atlet profesional Paralimpik negara dan dalam kita hargai anak-anak emas watan Malaysia ini. Walaupun mereka ini ada potensi-potensi yang hebat, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat hari ini menerusi Chef de Mission Paralimpik Sukan Paralimpik Tokyo 2020,
Datuk Seri Megat Dr. Syahriman Zaharuddin, di mana hari ini Paralimpik tidak diberi keutamaan yang baik berbanding kita lihat keutamaan yang diberikan oleh Sukan Olimpik. Melihatkan pada pengurusan sejak bermula Sukan Paralimpik hinggalah kita lihat hari ini sudah tamat pada minggu lepas. Di mana pertama, masalah yang cukup bermasalah yang tidak patut berlaku sepanjang selaku atlet-atlet profesional negara-negara yang kita yang dikira sebagai profesional, iaitu emas ditarik akibat kegagalan untuk masuk bilik roll call. Di mana Ziyad Zulkifli yang telah pun mencatat rekod dunia dan pingat emas yang cukup berharga kepada negara ditarik balik kerana apa? Wujud dalam masalah pengurusan. Kita lihat hari ini hanya ada satu pegawai yang menguruskan Ziyad Zulkifli, iaitu bukanlah pegawai bertugas pun tetapi jurulatihnya sendiri. Berbanding kita lihat keutamaan yang diberikan kepada Sukan Olimpik, kita Azizul Hasni Awang prospek emas negara yang 6 pegawai bertugas yang menguruskannya. Wujud satu perkara yang kita lihat hari ini, wujud ketidakutamaan daripada itu. Dan kita lihat masalah yang kedua, dari sudut masalah latihan dalam pengurusan. Kita lihat dalam masa tempoh pandemik ini kerajaan tidak memberi keutamaan dalam memberi utamaan sukan atlet-atlet Paralimpik ini untuk berlatih, di mana atlet-atlet kita tidak disediakan dengan latihan-latihan yang sewajarnya supaya mereka dapat bertanding untuk mencapai prestasi yang paling optimal. Masalah-masalah ini timbul kerana kita tidak memberikan utamaan yang sewajarnya berbanding kita lihat usaha-usaha kita dalam sukan-sukan yang lain seperti Olimpik ini. Kita melihat Lizija dan kem-kem badminton semua pergi, kita membenarkan untuk mereka berlatih dengan sewajarnya. Timbul, jadi permasalahan-permasalahan ini menjadi runcing dan mampu mengakibatkan Sukan Paralimpik kita terus terjejas pada betul. Dan jika pada hari ini kita terus mengabaikan, dan jika hari ini, jika kita mengutamakan Sukan Paralimpik ini, semestinya kita akan mencapai satu tahap optimal. Maka Tuan Dipertua, menerusi penghujang-pujangan saya telah tunjukkan kepada anda, jika kita wujud permasalahan-permasalahan yang kita memerlukan untuk kita utamakan Sukan Paralimpik ini, melihatkan potensi-potensi yang ada, maka Tuan Dipertua, saya mohon usul agar diterima Dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Iman selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Jelas ke atau ada tersekat? Jelas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi telah kita mendengarkan hujah pincang yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang membincangkan akan satu usul yang amat menarik yang berbunyi, sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik. Namun berdiri saya di meja perwakilan pembangkang amat tidak bersetuju dengan usul ini, melihatkan kepada rasional kami bahawa kekurangan kemudahan sedia ada untuk atlet Sukan Paralimpik yang menunjukkan bahawa mereka ini perlu diberi sedia ada untuk Sukan Paralimpik. Sebelum saya mulakan kata, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Yang di-Pertua Dewan, barisan pihak kerajaan, rakan-rakan saya di meja perwakilan pembangkang serta hadirin Dewan sekalian. Assalamualaikum. Usul masih tetap sama, namun kami masih sekeras-kerasnya tidak bersetuju dengannya. Pertama sekali izinkan saya untuk menunjukkan sedikit sebanyak kekhilafan yang telah dilunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah berdiri sebentar tadi. Yang Berhormat sebentar tadi telah berdiri dengan memberikan konseptual dan juga literal bagi usul kita pada hari ini. Kami di perwakilan kerajaan, kami di Jabatan Pembangkang bersetuju dengan konsep literal yang telah diberikan. Namun dari segi konseptual, beliau telah mengatakan mengutamakan diukurkan pada hari ini bahawa pihak kerajaan perlu dan penting untuk mengutamakan. Namun saya ingin bertanyakan, bukankah sepatutnya mengutamakan ini diukurkan kepada dari segi mereka ini masih sudah bersedia atau tidak untuk dihantar kepada pertandingan. Sekiranya ini diukurkan pada hari ini, ianya sepertikan pihak kerajaan tidak berani untuk berdebat pada hari ini dengan kami. Seterusnya, izinkan saya untuk memberikan konseptual kami di meja perwakilan pembangkang. Apa yang kami ingin ukurkan ialah melihatkan kepada kekurangan fasiliti yang ada dalam kalangan Paralimpik ini yang menyebabkan mereka ini masih tidak bersedia untuk diberikan
diberikan tumpuan sepenuhnya. Seperti yang telah diberikan beban bukti sebentar tadi oleh pihak kerajaan, buktikan kepada mereka kenapa kita tidak perlu mengutamakan lagi. Apa yang kami ingin katakan di meja perkara pembangkang pada hari ini ialah bukannya kami tidak bersetuju mereka ini tidak perlu diutamakan lagi. Bukan. Apa yang kami maksudkan ialah kita tidak lagi sampai masanya untuk sepenuh-penuhnya mengutamakan kepada Paralimpik, melihatkan kepada kita yang perlu mengutamakan kepada sukan yang lain ataupun aspek lain. Ya, silakan Muhammad. Yang Muhammad, soalan saya dua. Yang pertama, tunjukkan keadaan tidak mengutamakan di pihak perwakilan anda. Yang kedua, tunjukkan apakah jaminan yang berhormat jikalau ada kekurangan fasiliti. Kita tengok sekarang atlet Paralimpik kita berjaya bawa banyak prospek emas dalam negara dan akhirnya dapat menaikkan nama Malaysia ke pesada sukan dunia. Respon yang berhormat. Yang pertama sekali, yang berhormat telah mengatakan bahawa apakah yang kami ukurkan kepada mengutamakan di meja perwakilan pembangkang. Apa yang kami ukurkan ialah mereka masih tidak bersedia untuk dihantar pada peringkat pertandingan, melihatkan kepada mereka yang masih kurang fasiliti atau kemudahan dalam dilatih. Seterusnya, kerajaan yang berhormat telah mengatakan bahawa melihatkan apa yang kami mengatakan bahawa mereka masih tidak bersedia. Yang berhormat, seperti yang kita tahu, Sukan Paralimpik ini ialah orang kurang upaya atau lebih mudah kita katakan OKU. Mereka ini orang yang special. Dengan izin yang berhormat, dengan izin yang pertua. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat, si-si sekalian, kita ni perlukan layanan ataupun latihan yang lain daripada sukan yang sebenar-benarnya. Seterusnya, izinkan saya untuk bergerak kepada gerak kerja saya yang kedua, iaitu menerangkan skop kami menerangkan status quo kami di meja perwakilan pembangkang. Apa yang kami melihatkan pada ini adalah melihatkan kepada kemudahan yang sedia ada untuk Paralimpik masih kurang disebabkan oleh kos sepenuhnya yang masih tidak diberikan kepada ahli Paralimpik. Seterusnya, kami meja perwakilan pembangkang ingin memberikan satu cabaran kepada pihak kerajaan bahawa buktikan kepada kami sekiranya dengan kekurangan fasiliti untuk atlet kelainan upaya, mereka dapat berlatih dengan cemerlang. Apakah yang dimaksudkan dalam kekurangan fasiliti akan kami berikan dalam hujah-hujah yang akan diberikan oleh pihak perwakilan pembangkang. Pada ini kami meja perwakilan pembangkang telah mengskopkan bahawa hujah kami pada hari ini adalah dari segi fasiliti. Bergerak kepada gerak kerja saya yang seterusnya, iaitu memberikan satu hujah bagi mengukurkan rasional kami pada hari ini, iaitu kekurangan peserta. Untuk pengetahuan semua, kita semua sudah maklum bahawa Sukan Paralimpik ini adalah disertai oleh peserta yang kekurangan upaya. Namun untuk melihatkan kepada kekurangan peserta, apakah yang saya maksudkan dengan kekurangan peserta ini? Melihatkan kepada sebenarnya, walaupun kita sudah maklum bahawa sebenarnya Sukan Paralimpik ini membawa banyak pulang pingat banyak. Namun jika kita melihatkan secara aspek yang sebenar-benarnya, orang yang membawa pulang pingat sebenar itu adalah orang yang sama. Menunjukkan bahawa sebenarnya peserta kita dalam Sukan Paralimpik ini masih kurang. Apa yang saya maksudkan di sini adalah memetik kepada satu tempoh yang telah dilaksanakan oleh Rizwan Puzi, iaitu seorang atlet Sukan Paralimpik kita. Beliau telah mengatakan dalam tembubuan tersebut bahawa pada awalnya beliau sendiri tidak berani untuk menyertai Sukan Paralimpik ini. Mengapa beliau mengatakan? Disebabkan oleh beliau takut bahawa perspektif masyarakat yang kurang yang akan memberikan pandangan buruk kepada mereka. Namun disebabkan R. Jagannathan, jurulatih beliau sendiri yang telah memberikan semangat sepanjang beliau jatuh diberikan kecaman oleh pihak masyarakat, dapat dibuktikanlah bahawa sebenarnya masyarakat ini masih tidak bersedia juga untuk menerima Sukan Paralimpik ini. Apa yang saya mahu kaitkan di sini ialah pandangan masyarakat adalah antara punca kekurangan peserta ini, melihatkan kepada peserta Paralimpik ini yang masih takut untuk
untuk menyertai Sukan Paralimpik ini kerana memikirkan bahawa mereka akan dipandang rendah disebabkan oleh kekurangan mereka. Yang dibuktikanlah. Kalau nak saya tanya Yang Berhormat kekurangan pasal peserta ni, berapa orang je Yang Berhormat boleh senaraikan? Oleh itu saya di meja perwakilan pembangkang masih teguh dengan premis kami iaitu masih belum tiba masanya untuk Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik di negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Faris, Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Tes, boleh dengar tak? Boleh. Baik, sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat Tuan Yang Dipertua, perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang, seterusnya warga dewan yang saya kasih sekalian. Baiklah, sedih sebenarnya saya melihat perwakilan pembangkang pada hari ini. Bersusah payah atlet Paralimpik pada hari ini untuk mendapatkan emas, untuk membanggakan Malaysia pada hari ini. Tetapi malangnya mereka pada hari ini membangkang usul kita katakan power pada hari ini. Kita ni tak cukup fasiliti. Katanya hari ni kita tak cukup fasiliti menyebabkan kita tak perlu utamakan Sukan Paralimpik ini sebabkan kita tak cukup fasiliti. Sedangkan pada hari ini kita lihat di pertandingan di Sukan Paralimpik di Rio dan di Olimpik Olimpik Rio dan Olimpik Tokyo sudah bersusah payah mereka pada hari ini cuba untuk mendapatkan emas, tapi akhirnya dibangkang dan dikatakan tak cukup fasiliti. Itu yang dikatakan oleh pembangkang pada hari ini. Baiklah, kita bergerak kepada persoalan besar di perwakilan pembangkang pada hari ini lah. Katanya pertama beliau mengatakan kepada kita, baiklah, hari ini kita tidak apa yang dikatakan oleh kerajaan sebentar tadi mengenai mengutamakan itu adalah kita nak lihat, katanya pembangkang pada hari ini kata kita nak lihat melalui sudah bersedia itu melalui berapa ramaikah atlet yang masuk pertandingan dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh pembangkang pada hari ini. Saya rasa sudah cukup jelas yang diterangkan oleh kerajaan sebentar tadi, iaitu kerajaan sudah mengatakan, baiklah, kita mengutamakan ini sebab kita perlu dan kita perlu melakukan seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dan kita perlu terima sajalah definisi yang diberikan oleh kerajaan sebentar tadi. Baiklah, katanya pada hari ini kita lihat kes perwakilan pembangkang pada hari ini. Katanya pada hari ini, baiklah, kami katakan katanya perwakilan pembangkang pada hari ini, kita nak ukur tidak perlu itu adalah disebabkan kekurangan fasiliti yang menyebabkan bahawa pada hari ini kita tidak bersedialah. Itu yang dikatakan oleh pembangkang sebentar tadi. Saya rasa sebenarnya disebabkan kita kekurangan fasiliti itulah kita perlu utamakan dan sama-samalah kita utamakan fasiliti ini, kita naikkan fasiliti ini, kita tambah baik fasiliti ini supaya atlet-atlet Paralimpik pada hari ini boleh boleh untuk menyumbang emas dan memberikan emas lah dan membawa nama negara kita di dalam Sukan Paralimpik dengan lebih bagus dan lebih besar lah Tuan Yang Dipertua. Baiklah, saya bergerak kepada pembidasan hujah pertama di perwakilan pembangkang pada ini. Secara rangkumannya, hujah ini hanya menceritakan mengenai baiklah hari ini masih lagi rakyat-rakyat tidak suka tentang atlet Paralimpik dan sebagainya. Sebenarnya perkara ini adalah perkara yang salah. Sedangkan hari ini kalau kita lihat pasal isu Ziyad sendiri, sebenarnya rakyat-rakyat Malaysia juga pada hari ini menyokong Ziyad sendiri, menyokong atlet Paralimpik. Katakan baiklah, kita kena sokong atlet Paralimpik untuk hari ini kita nak capai kedua di perwakilan kerajaan pada hari ini dengan kata kunci pembangunan atlet Paralimpik. Baiklah, di dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda. Itu pertama tentang bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kedua akan saya ceritakan tentang keadaan infrastruktur Sukan Paralimpik. Dan ketiga saya akan tunjukkan bahawa dengan kita adakan dan kita mengutamakan mekanisme ini sebenarnya akan memberikan kesan yang sangat besar kepada Sukan Paralimpik kita. Baiklah, kita lihat fakta kes pertama. Mengikut Presiden Persatuan Orang Upaya Anggota Melayu Malaysia, mengatakan bahawa Suhairi Abdullah mengatakan pembentangan bajet bajet di dalam Sukan Paralimpik mempunyai masalah
mempunyai masalah infrastruktur yang tidak lengkap di dalam sukan Paralimpik. Dan menunjuk daripada kenyataan yang diberikan oleh Syahid Abdullah menunjukkan bahawa pada ni kita ada masalah. Infrastruktur dan kita ada masalah pemberian dana kepada sukan Paralimpik hingga menyebabkan pada hari ini kita lihat atlet-atlet Paralimpik kita tidak boleh untuk berlatih dengan selesa lah tuan yang betul. Kita tengok belanjawan 2021 hanya 28 juta ringgit yang diumumkan untuk bantu atlet-atlet orang kurang upaya ini untuk katakan kita nak naik taraf lah infrastruktur. Saya kira kalau kita lihat daripada berapakah yang dibelanjakan adalah perkara yang sangat kurang. Kerana 28 juta ini kita nak tingkatkan infrastruktur ini adalah banyak. Kita lihat pada hari ini orang-orang kurupaya ini mempunyai banyak masalah. Contohnya mereka mempunyai masalah mobiliti dan sebagainya. Jadi kita perlu sebenarnya untuk meningkatkan lagi belanjawan tentang atlet-atlet Paralimpik ini untuk kita tingkatkan lagi sukan Paralimpik di negara kita lah tuan yang di-Pertua. Baiklah, mengikut Profesor Madya Dr. Selina daripada Universiti Malaya menyatakan bahawa masalah infrastruktur di dalam atlet Paralimpik lah yang menyebabkan masalah taraf kemajuan sukan negara ini berkurangan secara mendadak di dalam sukan orang kurang upaya ini. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau pada hari ini, beliau melihat mengikut mobiliti dan masalah-masalah yang dihadapi oleh atlet-atlet Paralimpik sendiri yang menunjukkan bahawa kita perlu tambah baik kita perlu tambah baik infrastruktur pembangunan supaya kita boleh meningkatkan lagi taraf kemajuan sukan negara lah tuan yang tua. Kita lihat pada hari ini hanya ada beberapa sajalah tempat-tempat untuk atlet-atlet Paralimpik ini berlatih. Contohnya di Kompleks Kecemerlangan Sukan Kampung Pandan Kuala Lumpur Sport City dan Kompleks Sukan Jalan Duta. Itu saja yang kita ada untuk kita latihkan atlet-atlet Paralimpik ini, menyebabkan kita perlu tambah lagi pusat-pusat latihan supaya mereka ini boleh memberikan kita emas, supaya mereka ini boleh mengharumkan lagi nama negara kita di sukan Olimpik lah. Jadi saya bergerak kepada hujah ketiga pula, iaitu kesan jika kita tidak mengutamakan atlet Paralimpik ini. Jadi kita lihatlah bahawa atlet Paralimpik ini adalah atlet yang saya boleh kira sebagai atlet yang sangat istimewa. Jadi apabila mereka ini mempunyai potensi untuk mengharumkan nama negara, dan kalau pada hari ini kita menolak usul ini, saya kira apa yang telah diberikan, apa yang telah dicurahkan keringat atlet-atlet Paralimpik untuk mendapatkan emas adalah sia-sia sajalah. Sebab apa? Dengan tidak cukupnya infrastruktur, dengan masalah pengurusan dan sebagainya, menyebabkan pada hari ini atlet-atlet Paralimpik ini sebenarnya adalah menyebabkan hari ini sukan Olimpik, taraf sukan Paralimpik di Malaysia akan menjadi lebih teruklah tuan yang tua. Jadi saya mohon untuk usul ini diterima Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Jasmine, Timbalan Ketua Pembangkang, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahannya. Dipersilakan Yang Berhormat. Dengar tak? Dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tuan Yang di-Pertua, usul masih tetap sama, iaitu sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Namun sebagai pihak pembangkang yang sentiasa memikirkan kepentingan masyarakat di negara ini, kami tetap harus tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Sebentar tadi telah bangunnya Perdana Menteri dengan mengatakan bahawa kenapa negara ini perlu mengutamakan sukan Paralimpik adalah disebabkan kekurangannya disebabkan masalah pengurusan. Dan Perdana Menteri juga telah memberikan situasi atlet Paralimpik kita, iaitu Ziyad,
yang dikatakan bahawa sewaktu Ziad dibawa ke sukan Paralimpik baru-baru ini yang dijalankan di Tokyo, yang membawanya bukanlah seseorang yang bertugas, malah pembawanya ialah seorang yang tidak bertugas. Dan disebabkan itulah negara perlu mengutamakan sukan Paralimpik. Yang berhormat, kalau kita lihat di sini, kami pada hari ini bukan ingin menolak usul ini, tapi kami di pihak kerajaan, tapi kami di pihak pembangkang mengatakan bahawa belum tiba masanya negara ini mengutamakan sukan Paralimpik. Kerana saya akan menceritakan hal-hal ini di isi saya. Dan kemudian bangunnya Timbalan Perdana Menteri sebenarnya telah berkatakan telah membidas Ketua Pembangkang kami dengan mengatakan bahawa Ketua Pembangkang kami telah berkata tidak perlu. Sebenarnya Ketua Pembangkang kami telah berkata bukannya tidak perlu mengutamakan sukan Paralimpik ini, tapi kami mengatakan negara ini belum tiba masanya untuk mengutamakan sukan Paralimpik ini kerana beberapa faktor yang tertentu. Ya. Ya, izin lalu Yang Hormat. Ketua Pembangkang cakap kita tak cukup fasiliti. Jadi mari kita utamakan supaya fasiliti lepas ini sudah cukup. Okey, jadi saya akan jawabkan soalan yang berhormat itu di isi saya. Dan kemudian masih ramailah atlet yang jadi disebabkan masih ramai atlet dan yang Timbalan Perdana Menteri juga berkata bahawa kita ramai di negara ini yang menyokong Ziad. Ya betul, memang ramai di negara ini yang menyokong Ziad. Tetapi usul kita pada hari ini, premis kami pada hari inilah belum tiba masanya. Kerana apa, saya akan jelaskan di isi saya. Bukan kami menolak usul ini mentah-mentah. Dan dengan itu saya kemukakan hujah saya yang pertama, iaitu kekurangan alatan. Salah satu mengapa kami menolak usul Dewan pada hari ini ialah kerana masalah kos. Kerana masalah kos. Jika kita lihat, kos-kos yang diperlukan oleh atlet-atlet Paralimpik ini sangatlah banyak. Kerana kita sendiri berkata bahawa mereka ini orang-orang yang istimewa. Disebabkan itu mereka harus menggunakan infrastruktur, menggunakan fasiliti yang istimewa juga. Contohnya seperti kerusi roda yang digunakan dalam sukan pimpong kerusi roda dan juga bola baling kerusi roda yang akan memakan kos. Kami ingin bertanya kepada pihak kerajaan sendiri. Adakah pihak kerajaan cukup kos? Sedangkan rakyat-rakyat kita yang sekarang ini, atlet-atlet yang normal sendiri juga mengalami masalah seperti tidak cukupnya gaji. Pada hari ini, kerajaan ingin mengatakan pada kami bahawa tiba masanya untuk mengutamakan sukan Paralimpik. Masanya untuk mengutamakan sukan Paralimpik ini. Kami di Pihak Pembangkang sangatlah mengatakan usul pihak kerajaan nasional pada keadaan yang berlaku. Menurut bekas Menteri Belia dan Sukan juga sendiri berkata, banyak infrastruktur dan peralatan sukan sudah lama tidak tersedia dengan lebih boleh dengar ke suara saya? Saya rasa kena pause dulu kejap. Okay. Liza minta pause timing. Jasmine boleh cuba tak tengok line clear tak? Sekarang boleh dengar tak? Boleh. Okay. Saya teruskan hujah saya. Seperti yang saya katakan, yang telah dikatakan menurut bekas Menteri Belia dan Sukan sendiri telah berkata, banyak infrastruktur dan peralatan sukan
sudah lama tidak disenggara dan lebih sedih, ada kawasan di luar bandar langsung tidak mempunyai kemudahan sukan. Ini membuktikan bahawa pihak kerajaan sendiri berdepan dengan masalah dalam aspek dana. Jadi sebab itulah pihak pembangkang pada hari ini mengatakan bahawa sudah belum tiba masanya untuk pihak kerajaan mengutamakan Sukan Paralimpik ini melihatkan kepada keadaan-keadaan semasa. Dan saya berucap juga kepada hujah saya yang kedua, iaitu kekurangan tenaga pelatih. Seperti yang kita lihat, para atlet Paralimpik di negara ini juga telah bukan dilatih oleh orang-orang boleh kita katakan sebagai normal, dan jurulatih ini haruslah mengikuti kursus-kursus untuk mengetahui cara-cara untuk melatih atlet Paralimpik ini, kerana cara latihannya itu sangatlah istimewa. Dan disebabkan ini ianya akan memakan masa dan juga kos, menyebabkan kerajaan perlu memikirkan pelbagai banyak aspek. Disebabkan itu pada hari ini pihak pembangkang menolak usul ini kerana aspek-aspek. Jadi saya ingin bertanyakan kerajaan sendiri, adakah kerajaan yakin dan buktikan kepada kami bahawa kerajaan mampu untuk menangani masalah yang dihadapi. Dengan itu saya mohon terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati. Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Arfan untuk mengemukakan bidasan seterusnya untuk memperkukuhkan lagi kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara boleh dengar dengan jelas ya, berhormat sekalian. Jelas. Baik, terima kasih sebentar. Sebentar, ada masalah sedikit. Maaf atas kesulitan. Baik. Dewan yang mulia, saya terpesona dengan perwakilan pembangkang pada hari ini. Kerana apa? Keayuan, kehandsoman, kekacakan speaker-speaker mereka dalam Dewan Perdebatan. Tetapi apa yang kotor, apa yang buruknya perwakilan ini adalah hati mereka untuk menilai dan menerima potensi atlet-atlet Paralimpik negara kita yang menjadi prospek ke alam sukan pesada dunia. Sebelum saya bergerak lebih jauh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yang di-Pertua, Tuan Speaker Dewan, hadirin hadirat yang sudah bersidang pada hari ini untuk sama-sama kita menilai usul perdebatan. Sudah tiba masanya hadirin hadirat sekalian, Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik. Dewan yang mulia, menjadi mandat untuk saya kita lihat dan menilai kembali apakah kekilafan konseptual perwakilan pembangkang yang saya boleh kira cukup bermasalah warga Dewan sekalian. Kerana apa? Yang pertama, mereka tidak setuju dengan kami meletak dan juga mereka menyediakan kayu ukur yang tidak jelas. Mereka katakan ketidakbersediaan fasiliti, kekurangan pelatih di dalam Sukan Paralimpik kita. Yang pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pembangkang kerana telah memudahkan kerja kami. Warga Dewan, sedar ataupun tidak, mereka telah membangkitkan segala permasalahan yang berkemungkinan besarnya akan berlaku dalam alam Paralimpik negara, iaitu dapat memudahkan kami pihak perwakilan kerajaan. Jadi dekat sini kita dah dapat tengok warga Dewan, mereka dah setuju dengan kita. Yang berhormat, sekarang ni dah ada masalah. Jadi kami perwakilan kerajaan membantu atlet Paralimpik negara. Jadi sebabkan mereka dah bangkitkan masalah, mudah lagi kerja kami. Jadi pada hari ini mereka sudah setuju dengan pihak perwakilan kita yang menunjukkan kayu ukur mereka tidak konsisten, warga Dewan sekalian. Selesai pemindahan konsep.
Jadi, Warga Dewan, saya bergerak terus pada hujah pertama perwakilan mereka yang merupakan produk paling jelas akibat pemahaman mereka yang lemah terhadap usul Dewan pada hari ini. Kenapa saya berkata sedemikian? Yang pertama, kekurangan peserta. Apa mereka kata, Warga Dewan, hadirin sekalian yang saya hormati? Kekurangan peserta sebab atlet yang sama je bawa emas ke dalam negara, hadirin sekalian. Yang berhormat, tidak nampakkan lagi potensi prospek atlet Paralimpik negara kita yang mampu bukan sahaja memberi emas, yang mampu juga memecahkan rekod Olimpik di Sukan Paralimpik negara. Dan juga mereka kata, sebab inilah sebenarnya kami tak nak utamakan Sukan Paralimpik. Sebab atlet sama dan sebagainya. Warga Dewan sekalian, kami perwakilan pembangkang hadir dengan perkara lebih bagus. Sepatutnya mereka tunjukkanlah kenapa jikalau kita tidak utamakan Sukan Paralimpik, adakah Sukan Paralimpik akan berjaya seperti biasa? Dan yang kedua, sepatutnya mereka tunjukkan kepada kita, walaupun ada masalah-masalah ini akan berlaku, tiada perkara negatif yang akan berlaku. Dan jikalau kami hadirkan inisiatif ini dapat memberi jaminan Warga Dewan sekalian. Akhir sekali, mereka masih tidak jawab dua beban bukti yang kami hadirkan dalam Dewan Perdebatan. Yang pertama, kami bertanyakan kepada mereka, apakah tunjukkan kenapa pembangkang pada hari ini tidak mahu utamakan Sukan Paralimpik negara. Dan yang kedua, jaminan kalau kita utamakan Sukan Paralimpik negara masih dalam keadaan yang baik dari semasa ke semasa, hadirin-hadirat sekalian. Sekarang rangkuman yang kecilnya, hadirin-hadirat sekalian, perspektif pihak perwakilan pembangkang adalah mereka kata, disebabkan kita kekurangan pelatih, kita kekurangan fasiliti, terus kita tak boleh utamakan mereka untuk bawa nama negara ke pesada dunia. Itu adalah satu perspektif yang tidak relevan selaku pembangkang yang baik, Warga Dewan sekalian. Sila ambil nota. Baiklah. Di akhirnya, Warga Dewan sekalian, kita dapat lihat perspektif perwakilan pembangkang yang cukup songsang. Mereka katakan di akhir minit perdebatan, kita ada masalah fasiliti dan tidak boleh utamakan Warga Dewan. Itulah sebabnya Dewan yang mulia, mereka perlu skopkan dahulu apakah keadaan tidak mengutamakan itu. Disebabkan itulah tidak berjayanya mereka membawa pembawaan mereka yang cukup pincang ini, hadirin-hadirat sekalian. Baiklah. Bergerak pula pada faktor kedua kejatuhan mereka, hujah kedua mereka berkata kuncikan apa? Kekurangan alatan. Nampak tak yang berhormat? Masalah yang sama masih berlaku, hujah yang sebumbung pula tu, hadirin-hadirat sekalian. Mula-mula mereka katakan, kita ada masalah fasiliti. Yang kedua, kita pula kata ada kekurangan alatan. Warga Dewan sekalian, dengar tak apa yang mula-mula mereka katakan tadi? Kami hari ini nak tengok ketidakbersediaan. Apakah kenapa Sukan Paralimpik ini tidak boleh dibawa ke pesada dunia? Warga Dewan, kami perwakilan kerajaan cukup jelas. Kenapa? Kami hadirkan inisiatif-inisiatif dan masalah-masalah yang akan berlaku jikalau kita tidak utamakan Sukan Paralimpik ke dalam dunia, hadirin-hadirat sekalian. Mereka juga kata, yang kedua, banyak infrastruktur dah rosak, banyak infrastruktur yang lama. Sebab itulah, hadirin-hadirat sekalian, ini adalah permasalahan yang berlaku. Inilah contoh elemen-elemen permasalahan yang berlaku kalau kita tidak utamakan Sukan Paralimpik itu. Sebab itulah, hadirin-hadirat sekalian, kami semua dalam usaha untuk meningkatkan kembali kebersediaan Sukan-Sukan Paralimpik dalam dunia. Dan akhir sekali, seperti biasa, saya tidak dengar penjawapan kepada beban bukti yang kami terterakan. Di mana pertama, tidak tunjukkan kenapa mereka tolak. Yang kedua, jaminan jangka masa panjang jika perkara ini tidak dijalankan langsung, Warga Dewan sekalian. Baiklah, marilah kita tolak perwakilan pembangkang jauh-jauh, bergerak kepada perwakilan kerajaan yang lebih memahami usul. Kenapa saya berkata sedemikian, hadirin-hadirat sekalian? Mudah saja jawapan saya. Kami pada hari ini sedar akan kemampuan atlet-atlet Paralimpik negara. Kami hadirkan, kami tunjuk kesan buruk yang akan berlaku jika mereka ini tidak diutamakan, tidak diperihalkan betul-betul oleh kerajaan. Kami hadirkan wujudnya masalah-masalah pengurusan, sebagai contoh kes Ziyad Zulkifli, di mana pada hari ini beliau lambat masuk ke bilik rokok 3 minit lambat, Warga Dewan sekalian. Kerana apa? Tiada masalah pengurusan pegawai di dalam waktu yang tertera. Kerana apa? Hanya ada seorang saja yang membantu, iaitu pegawai jurulatih mereka sendiri. Sedangkan kita tengok atlet-atlet seperti Lizija dan Datuk Pandela Reno, sebanyak 6 orang membantu mereka. Banyak fasiliti-fasiliti yang baik mereka sediakan yang menyebabkan mereka jelas dalam Dewan Perdebatan dan yang menyebabkan mereka tidak mempunyai masalah-masalah yang teknikal. Jadi
di akhir minit perdebatan kami dapat tunjukkan bahawa perkara ini adalah perkara yang penting, dan pada akhirnya pada akhirnya jika kami dalam hujah kedua kami hadirkan inisiatif-inisiatif baru yang dapat menunjukkan bahawa kami ingin membantu dan sedar akan potensi Sukan Paralimpik negara. Jadi di akhir minit perdebatan mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Arfan. Perbahasan diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat Muzaffar. Assalamualaikum, dengar ke? Okey, baik. Sekejap. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker Dewan yang dihormati Tuan Yang Di-Pertua, delegasi perwakilan kerajaan yang kelihatan goyah ya di seberang sana. Baiklah, rakan-rakan barisan kontradiksi yang telah bersedia melontarkan bola-bola api, mematahkan hujah-hujah rapuh pihak kerajaan. Seterusnya, ahli dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat bersidang semuanya. Tuan Yang Di-Pertua, selaku diberi mandat Yang Berhormat Pembangkang ketiga pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan salam apresiasi kepada barisan kerajaan kerana barisan Yang Berhormat pihak kerajaan telah gagal membidas isi serta telah mengonsepkan kami dengan mengatakan tidak perlu mengutamakan. Yang Berhormat, sebenarnya kami mengatakan belum tiba masanya. Baiklah, saya memaafkan Perdana Menteri kerana mungkin beliau belum mendengarkan premis kami. Tetapi selepas sahaja Perdana Menteri sebanyak 7 kali mereka mengatakan tidak perlu. Tidak perlu. Kami mengatakan belum tiba masanya. Jadi sepatutnya pihak kerajaan dengan rasionalnya mengatakan sudah tiba masanya. Sepatutnya sudah tiba masanya tidak melihat kepada hujah-hujah mereka yang mengatakan masalah pengurusan, keturungan pembangunan. Maksudnya apabila sudah tiba maksudnya kita sudah mempunyai infrastruktur yang cukup dan sudah bersedia untuk menghantar semuanya. Jadi saya juga amat berterima kasihlah kepada kerajaan kerana salah sedikit daripada pendeskripsian mereka telah memberikan kami hampir kemenangan. Seterusnya, Tuan Ketua, yang ternyata Yang Berhormat Barisan Kerajaan hanya menyatakan hujah berdasarkan pandangan sendiri tanpa bukti kualitatif dan kuantitatif dan hanya menyatakan hujah berdasarkan bukti-bukti yang bersifat terpencil. Belum tu saya ingin menyatakan menjawab beban bukti yang dikatakan oleh pihak kerajaan iaitu Menteri Ketiga yang mengatakan kami tidak menjawab. Ini masalah pencerapan daripada pihak kerajaan. Ketua pembangkang kami sudah menyatakan dari segi mengapa tidak mahu mengutukan, kami kata melihatkan kepada ketidakbersediaan dan juga kos. Seterusnya tentang kemenangan. Yang Berhormat sendiri sudah cakap sekarang mereka sudah mempunyai banyak emas. Lihat, tidak mengutamakan juga telah mempunyai banyak emas. Jadi kami ingin menyatakan kenapa tak perlu mengutamakan hal ini kerana kami sudah kata tentang kurangnya fasiliti. Jadi boleh dikatakan Timbalan Perdana Menteri mengatakan kurang fasiliti. Yang Berhormat, satu celahan. Ya, silakan. Yang Berhormat, pada hari ini setuju ataupun tidak, kenapa perwakilan Yang Berhormat tidak pernah tunjukkan langsung kenapa anda tidak setuju dan apakah keadaan sudah tiba masanya perwakilan anda? Ketika inilah kami hendak menunjukkannya. Jadi saya meneruskan gerak kerja saya. Timbalan Perdana Menteri mengatakan pembangunan, masalah infrastruktur, masalah fasiliti, dana, penghijauan. Bukankah ini yang dikatakan? Maksudnya dengan masalah-masalah ini dikira kita belumlah bersedia kerana masalah-masalah ini. Jadi kita sepatutnya
kita sepatutnya menyelesaikan masalah-masalah ini sebelum kita mengutamakan, sebelum kita memfokuskan kepada ujian Paralimpik ini. Seterusnya, juga di pihak pembangkang telah menimbulkan spekulasi. Juga Menteri Ketiga berkata betapa busuknya hati kami mengatakan bahawa tidak ingin mengutamakan pihak Paralimpik. Ya Allah. Yang dipertua, lihatlah siapa yang lebih busuk hati dengan menyebarkan fitnah seperti ini. Kami kata belum tiba masanya. Bukannya kami kata tidak perlu mengutamakan pihak-pihak Paralimpik seperti ini. Juga dengan perkara kurang pelatih, dikatakan membangkit kepada mereka. Tetapi sebenarnya mereka juga membantu kami dengan menyatakan hujah-hujah ini. Premis mereka layaknya ditolak dan kami layaknya premis kami diterima. Jadi dilihat pada hari ini, pihak kerajaan amat goyah dengan hujah-hujah mereka, agak tidak memahami tentang usul kita pada hari ini yang amat dipertua. Jadi hari ini kami ingin menyatakan sekali lagi yang bahawa Sukan Paralimpik belum tiba masanya Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik yang kami telah dikatakan kepada kemudahan seperti untuk atlet Sukan Paralimpik, contohnya fasiliti. Seperti yang dapat dikatakan oleh Prof. Maya Dr. Selina Ku daripada Universiti Malaya yang dipertua melalui kajiannya pada tahun 2012 telah menekankan kepada kepentingan kesesamaan dan equity di dalam industri sukan, kurang upaya dan individu berupaya. Perbezaan ketara di antara dua ini akan memberi impak yang berpanjangan kepada aspek usaha pembangunan sukan. Jadi sebelum kita ingin mengutamakan, baik kita selesaikan dulu masalah-masalah seperti ini. Tak cukup dengan itu, penyelidik daripada Universiti Alabama, Birmingham, Amerika Syarikat pada tahun 2017 pula mendedahkan hampir keseluruhan kemudahan sukan dan rekreasi untuk permainan dan sukan yang kompetitif sering didapati mempunyai kurang akses dan pencapaian. Dan juga dikatakan individu seperti ini mempunyai kecerdasan fizikal sering mempunyai isu mobiliti. Jadi, tuan yang berdua nampaknya pihak kerajaan hari ini telah mengeluarkan fakta yang goyah. Boleh saya kata bagaikan tin kosong. Diketuk berbunyi kuat tetapi isinya kosong. Baiklah sidang diorang sekalian, setelah dihujah, setelah dibidas, saya ingin meletakkan skop kerja saya. Jadi meningkatkan premis kami iaitu belum tiba masanya Malaysia memfokuskan kepada Sukan Paralimpik. Sekian, terima kasih. Mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan daripada ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli Yang Berhormat membuat persediaan ucapan untuk sesi penggulungan, Dewan ditangguhkan selama 1 minit bermula dari sekarang.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tes, dengar ke? Saya tak boleh nampak kamera sebab takut tak stable. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri sekali lagi saya pada hari ini bagi sesi yang sangat aman ini, iaitu sesi penggulungan dengan usul yang masih sama, iaitu sudah tiba masanya. Okey tak tu? Pause masa je Pause masa. Okey. Iman. Cuba tengok setting. Dengar ke? Dengar. Dengar. Hmm. Maaf ya. Daripada awal tadi ke? Okay, pada hari ini ketiga-tiga menteri di Majlis Perwakilan Kerajaan telah berdiri dan melontarkan hujah pincang mereka. Jadi berdiri saya dalam sesi penggulungan ini untuk membidas dan membuat semua kerja saya di sesi penggulungan ini. Pertamanya, mereka telah membidas dengan mengatakan bahawa kami di Meja Perwakilan Pembangkang ini membawa pembahawan yang salah. Sebenarnya, Yang Berhormat, saya ingin menegurkan, bukankah sepatutnya Yang Berhormat menskopkan pada hari ini bahawa mengutamakan adalah sudah tiba masanya, bukankah pada hari ini Yang Berhormat patut melihatkan kepada mengapa kita bersedia untuk mengutamakan Sukan Paralimpik ini. Sedangkan apa yang Hormat berikan, apa yang saya maksudkan adalah mengapa kita bersedia, dan Yang Berhormat tak habis mengatakan bahawa kami telah menyokong usul pada hari ini. Kami bukannya kami menolak premis pada hari ini, melihatkan kepada disebabkan oleh kekurangan fasiliti ini yang akhirnya telah menyebabkan negara kita tidak patut lagi, yang belum tiba masanya lagi untuk mengutamakan Sukan Paralimpik. Seterusnya bergerak kepada kerja saya yang kedua, iaitu mengukuhkan hujah kami di Meja Perwakilan Pembangkang. Telah berdirinya saya sebentar tadi sebagai Ketua Pembangkang dengan membawa satu hujah yang di bawah kata kunci kekurangan peserta. Apakah fungsinya kalau kita mengutamakan Sukan Paralimpik ini kalau pada awalnya kalau kita tak ada peserta? Saya nak tanya Yang Berhormat, kalau tak ada peserta, kita nak utamakan siapa? Kita nak hantar siapa pergi pertandingan apa semua? Jadi belum tiba masanya lagi untuk kita mengutamakan Sukan Paralimpik ini. Seterusnya telah berdirinya Timbalan Perdana Menteri dengan membawa hujah, Timbalan Ketua Pembangkang dengan membawa dua hujah di bawah kata kunci pertama, iaitu kekurangan jurulatih. Disebabkan kekurangan jurulatih inilah kita belum tiba masanya lagi. Mengapa saya katakan begini? Bukanlah saya menyokong skop pada hari ini, namun melihatkan kepada disebabkan kita kekurangan jurulatih inilah bahawa kita belum tiba masanya lagi. Disebabkan oleh kita semua sudah maklum bahawa jurulatih ini memerlukan latihan yang skeptikal ataupun lebih mudah katakan latihan istimewa yang diperlukan, yang melihatkan kepada yang menyebabkan sekiranya kita tiada dan melihatkan bahawa disebabkan inilah yang kita belum tiba masanya lagi untuk mengutamakan Sukan Paralimpik. Seterusnya, apa yang saya mahu mengatakan kepada pihak perwakilan kerajaan, jika Yang Berhormat mengatakan kami belum menjawab beban bukti, sebenarnya saya telah menjawab dalam hujah saya sebagai Ketua Pembangkang sebentar tadi, tapi saya tak tahulah kalau Yang Berhormat sendiri tak dengar. Namun saya nak bertanya pula kepada pihak perwakilan kerajaan. Pihak perwakilan kerajaan sendiri tidak menjawab cabaran, iaitu beban bukti saja. Di mana saya telah mengatakan bahawa buktikan kepada kami bahawa sekiranya kekurangan fasiliti ini, mereka sudah bersedia untuk mewakili negara kita. Seterusnya, pihak kerajaan juga tidak berhenti mengatakan bahawa kami menyokong usul pada hari ini, melihatkan kepada kami yang
telah menunjukkan bahawa kekurangan yang ada disebabkan kekurangan ini kita perlu mengutamakan. Yang berhormat, sebenarnya saya nak katakan pihak kerajaan yang membawa usul pada hari ini dengan kefahaman yang salah. Sepatutnya yang berhormat mengatakan mengapa kita membawakan kenapa kita perlu bawa, dan yang berhormat juga tidak memberikan mekanisme apa yang pihak kerajaan iaitu Perdana Menteri juga tidak memberikan mekanisme kemudahan seperti manakah yang perlu diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu Sukan Paralimpik ini. Seterusnya ingin saya membuktikanlah bahawa sebenarnya pihak kerajaan pada hari ini sangatlah goyah dan menunjukkan bahawa premis kami di meja perwakilan pembangkang adalah benar, iaitu belum tiba masanya lagi untuk kita mengutamakan Sukan Paralimpik di negara kita, Malaysia. Oleh itu sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Saya akan bagi ya. Baiklah, Dewan yang mulia, walaupun saya yang pertama membuka arena perdebatan, mari saya akan menutup Dewan Perdebatan ini. Tuan Dipertua, saya kira pada hari ini perwakilan pembangkang tergugup melihat persona daripada Menteri Pertahanan kami sehingga kami membawa pembawaan yang tidak kukuh dan tidak relevan untuk dibawa dalam arena perdebatan ini. Tuan Dipertua, usul kita pada hari ini berbicara menuntut kita, adakah sudah tiba masanya untuk kita mengutamakan, melihatkan kepada apa? Kita lihat dari sudut pengurusan sukan dan pembangunan atlet, Tuan Dipertua. Di mana pada hari ini kita perlu lihat wujud satu masalah, kita utamakan, kita selesai masalah dan kita utamakan dapat selesai masalah dan capai matlamat. Manakala bagaimana keadaan di perwakilan pembangkang, seharusnya mereka hari ini tunjukkan kepada kita sebenarnya tidak wujud pun masalah-masalah yang melihatkan kepada berlakunya ketidakadilan, dan walaupun kita tidak utamakan jaminan untuk kita lihat sukan ini berjaya terus berjaya. Namun tidak betul apakah keadaan yang kita lihat bagaimana pembangkang membawakan usul kita, mereka sekadar menyokong kita dan tidak menjawab pun bagaimana beban bukti yang telah saya lontarkan. Jadi Tuan Dipertua, kita lihat satu persatu sudut di manakah perwakilan manakah yang lebih memenuhi tuntutan usul perdebatan. Tuan Dipertua, dari sudut yang pertama, pengurusan sukan, di mana perwakilan kerajaan hari ini menghadirkan mengenai kita wujud masalah dalam barisan kejurulatihan dan pegawai, Tuan Dipertua. Dan perwakilan kerajaan juga menunjukkan bagaimana hari ini kita wujud dalam masalah menyediakan latihan yang sewajarnya kepada atlet-atlet profesional kita. Di mana pada hari ini kita tunjukkan bahawa masalah-masalah ini akibat masalah ini sudah tiba masanya perlu untuk kita utamakan, dan apabila kita utamakan, kita selesai masalah dan capai matlamat. Manakala perwakilan pembangkang, adakah mereka tunjukkan hari ini tidak wujud masalah-masalah ini dan mendesak kita untuk sampai kita perlu mengutamakan? Tidak, Tuan Dipertua, tetapi mereka hanya menyokong kami bahawa kita wujud masalah fasiliti. Jadi Tuan Dipertua, saya kira mari akibat masalah fasiliti ini, mari kita utamakan supaya masalah fasiliti ini selesai. Dan kita lihat pada sudut yang kedua, iaitu pembangunan atlet. Kerajaan tunjukkan kepada kita minta supaya dalam menghadirkan lebih ramai atlet daripada kalangan kurang upaya, kita perlu utamakan supaya apa? Taraf kemajuan sukan negara terus kita peroleh. Namun perwakilan pembangkang, apakah mereka tunjukkan? Adakah mereka pada hari ini tunjukkan kepada kita bahawa masalah ini tidak berlaku ketidakadilan pun dalam penggunaan atlet? Mereka hanya tunjukkan kepada kita, mereka juga setuju kita ada masalah kurang pelatih. Jadi mari kita utamakan supaya pembangunan atlet dapat dipergiat secara optimum, Tuan Dipertua. Jadi kita lihat hari ini, perwakilan manakah yang lebih memenuhi tuntutan usul perdebatan? Kita wujudkan masalah, ya, perwakilan kerajaan telah wujudkan masalah. Namun perwakilan pembangkang tidak menafikan pun masalah-masalah yang berlaku. Dan apabila kita utamakan, adakah masalah-masalah ini mampu selesai? Ya, Tuan Dipertua, kita dapat jaminan bahawa apabila kita utamakan, masalah-masalah inilah yang perlu untuk kita selesaikan dan matlamat dapat kita capai, Tuan Dipertua. Dan bagaimana mereka menjawab beban bukti ini, saya kira mereka tidak menjawab pun beban bukti yang mana pada hari ini
perlu untuk mereka membuktikan bahawa ketidakperluan untuk kita mengutamakan sukan Paralimpik. Dan yang kedua, jaminan bahawa atlet-atlet Paralimpik ini terus mengharumkan nama negara walaupun mereka diabaikan. Maka Tuan Ketua, saya kira pada hari ini adakah sudah tiba masanya untuk kita utamakan melihatkan dari sudut pengurusan sukan dan pembangunan atlet. Saya mohon usul agar diterima Dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan. Saya selaku Yang Arif Tuan Di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Diminta semua pembahas untuk tidak meninggalkan sidang dahulu kerana kita akan umumkan keputusan sebentar saja lagi. Kita beri masa kepada para hakim kita untuk membuat penilaian. Dijemput para hakim untuk masuk ke kuarantin hakim. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya rasa saya bagi dahulu Encik Jason untuk bagi sedikit perkongsian ke komen. Silakan Encik Jason. Baik, selamat tengah hari semua. Saya Jason, alumni Debat Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada pendapat saya, pada hari ini sekurang-kurangnya kesemua pendebat boleh berdebat, cukup masa 7 minit. Itu adalah satu cubaan yang baguslah. Tapi bagi saya, debat pada hari ini saya kata adalah pada tahap yang sederhana. Okey, saya terus kepada speaker by speaker teruslah. Okey. So hari ini usul kita adalah sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Okey, bila mana kerajaan membuka kes, kerajaan kena tahu bahawa tugas kerajaan adalah untuk membuktikan kes. Okey, bila mana kerajaan PM Nafis cakap berkenaan dengan global policy. Nafis mengutarakan banyak benda-benda yang besar, okey, yang mana memerlukan pembuktian. Pertama sekali adalah global policy, menyediakan perkhidmatan dan juga melaksanakan perkhidmatan. Itu adalah 3 benda yang you ceritakan. Tapi di sepanjang penghujahan you, 3 perkara ini tidak dijelmakan dalam hujah you. Yang pertama. Yang kedua pula, bila mana Nafis ada cerita berkenaan dengan potensi-potensi. Tapi dalam hujah tidak diceritakan apakah potensi-potensi pada sukan Paralimpik ini. Okey. Yang ketiga adalah Nafis ada cerita tentang cakap pihak kerajaan akan menunjukkan kepada anda ciri-ciri eksklusif pada sukan Paralimpik. Saya ingatkan itu adalah hujah. Tapi rupanya itu bukanlah hujah. Okey, yang hujahnya adalah masalah kepengurusan, masalah kekurangan kita dan kesan kalau kita abaikan. So bila mana
pihak bila mana Perdana Menteri menyatakan perkara-perkara besar sebegini, contoh macam tiga benda, fungsi, potensi-potensi, ciri-ciri, keadaan perlu, satu lagi bila Nafis cakap keadaan perlu itu adalah apabila kita lihat kepada pengurusan sukan dan juga pembangunan sukan. So benda-benda semua ini perlukan pembuktian sebab selaku kerajaan beban you all adalah untuk membuktikan. Jadi bila mana you mengutarakan, mengetengahkan perkara-perkara ni, semua benda ni perlu dibuktikan dalam hujah. Bagaimana bila kita mengutamakan Sukan Paralimpik ini, kita dapat menggubal polisi, menyediakan perkhidmatan, melaksanakan perkhidmatan sukan ini dengan lebih baik dan sebagainya. Ataupun bagaimana, apakah potensi-potensi yang ada dan bagaimana apabila kita mengutamakan, dia disebabkan potensi ini kita utamakan ataupun cerita kat kita. So pembukaan kes itu ada, tapi dia malangnya tidak dijelmakan di dalam hujah secara menyeluruh. Yang dihujahkan pula adalah perkara-perkara lain, contoh masalah-masalah yang timbul. So isu berkenaan masalah-masalah ataupun isu-isu yang timbul ini tidak diceritakan di dalam hujah pembukaan kes. Tapi dalam pembukaan kes kita cerita potensi, ciri-ciri eksklusif yang mana tidak dibawa masuk ke dalam hujah. Bagi saya, Perdana Menteri bila mana buka kes itu, buka dengan lebih jelas, cerita berkenaan dengan status quo, masalah-masalah. Kalau kita cerita pasal masalah atau isu-isu, sebab itu kita nak utamakan, cerita dulu apa status quo kita, dan bila part ni lah, bila pembukaan itu penting untuk kita nak ceritakan status quo. Masalah yang timbul dalam Sukan Paralimpik dan sebagainya. So, untuk Ketua Pembangkang pula, bila mana kita nak bercerita hari ini, bagi saya frasa kontroversi adalah mengutamakan. Bila mana kita mengutamakan sesuatu, kiranya dia perlu ada dua sukan dalam kes ni. Pada pendapat saya, dia perlu ada dua sukan. Satu sukan Olimpik, satu sukan Paralimpik. Yang mana kita mengutamakan Sukan Paralimpik. Jadi pembawaan pembangkang pula adalah pertama sekali kita boleh untuk mempertikaikan kenapa Paralimpik yang dipilih. So sebagai pembangkang kan, salah satu tugas pembangkang bukan sahaja untuk membidas pembangkang, tapi pada masa yang sama juga adalah untuk mendengar dan memfahamkan apakah pembawaan kes di pihak kerajaan hari ini. Hari ini mereka nak bercerita tentang isu-isu yang timbul dalam Sukan Paralimpik itu sendiri. So pembangkang perlu ceritakan, kenapa kita tidak perlu untuk mengutamakan Sukan Paralimpik. Saya boleh terimalah dari segi macam contoh bilangan peserta yang kurang dan sebagainya. Benda tu boleh diterima lagi sebagai hujah. Tapi dari segi penceritaan tu, kena dengan lebih berstruktur, kena lebih berkait dengan hujah. Lepas tu dari segi hujahan, bagi saya untuk pembangkang, Ketua Pembangkang punya hujah bagi saya perlu lebih isi lagi. Antaranya, contoh macam isu berkenaan kemudahan yang kurang. Lepas tu, bila mana cerita kemudahan kurang, pergi pula kepada kekurangan peserta. So itu hujah yang kedua. Lepas itu pergi pula kepada perspektif masyarakat terhadap atlet okey. Itu hujah ketiga. So selaku Ketua Pembangkang, tugas you adalah untuk membidas konsep yang dibawa. Bawa satu hujah je. Tak payah nak bawa 3 hujah. Bagi saya itu adalah 3 hujah. So berat tugas sebagai seorang Ketua Pembangkang hari ini. Dan akhirnya kurang pengisian dari segi satu hujah itulah. Lepas itu bagi seterusnya adalah dari segi untuk Faris, timbalan Perdana Menteri. Cerita berkenaan dengan satu je teguran saya kepada semua, dalam Kamus Dewan tak ada perkataan fasiliti ya. Dia adalah kemudahan. Kemudahan, bukan fasiliti. Itu yang pertama. Keduanya adalah isu berkenaan dengan kekurangan kemudahan, kita nak cakap duit dan sebagainya, yang tu saya boleh terima. Cumanya
okay, ada lebih elok bagi saya kalau katakan, sebab kita dah tahu, kalau utamakan dua sukan ni je, Olimpik dengan sukan Paralimpik, bukannya kita nak tiba-tiba kita cakap bola ke apa kan. So, buat perbandingan antara sukan Olimpik dengan sukan Paralimpik. Apakah keadaan sekarang ini? You know, dan bagaimanakah bila mana kita mengutamakan at the end, satu lagi untuk Nafis. Nafis, perlu ceritakan kat kita apa maklumat perdebatan kita pada hari ini. At the end, apa yang kita nak capai? So, bagi saya, kalau katakan kita boleh cerita pasal maklumat tu, kita punya perdebatan akan lebih fokus. Kita tahu, sudah tiba masanya kita mengutamakan Paralimpik sebab kita nak capai maklumat ini. Dan apabila kita mengutamakan Paralimpik, maklumat ini akan dicapai. So, Faris, bila mana Faris menghujahkan, buat perbandingan antara Olimpik, Paralimpik, dan bagaimana apabila kita mengutamakan ni, maka dia akan menjawab kepada maklumat kita. So, bagi saya, Faris punya kepala hujah saya boleh terima. Cuma dari segi pengisian, dari segi contoh-contoh yang diberikan, yang tu saya rasa perlu untuk ditambah baik lagi lah. Sama juga dengan Nafis tadi, bila mana cakap latihan dalam pengurusan, bila mana cakap pasal Lizia dan sebagainya. Bagi saya, betul, dah cerita pasal Lizia, ada camp badminton dan sebagainya. Tapi apa perbandingan pula dengan sukan Paralimpik? Bagaimana pula dengan kaedah latihan Chia Hao kita yang pergi badminton juga? Apakah perbezaan dia? Sama ada dia diutamakan ke tak diutamakan ke? Dia cakap, badminton ni kita train berapa lama dah untuk prepare untuk Tokyo Olympic ni. Tapi untuk Paralimpik ni kita train 3 bulan je. You know? So sepatutnya kita train lebih lama. Dan sebagainya. So things macam benda-benda macam tu lah yang you kena ceritakan. Seterusnya adalah kepada Jasmine. Jasmine cerita berkenaan dengan kekurangan. Bagi saya kan, hujah daripada ketua pemangkan 3 tu, perlu dikongsi bersamalah dengan pembangkang pertama. Bagi saya macam ni, kalau saya sebagai seorang pembangkang, apa yang saya akan lakukan adalah bila mana mengutamakan akan ada satu yang akan tidak diutamakan, iaitu sukan Olimpik. So, hujah saya mungkin adalah pertama sekali, kita akan lihat kepada kenapa kita tak perlu nak utamakan sukan Paralimpik. Sebab, ini sebab dia. Sebabnya antaranya saya kata, sukan Paralimpik kita dah cukup baik. You know, kita dah prestasi dan sebagainya. Sebaliknya, kita perlu sebagai ketua pemangkang utama, ceritakan apa yang kita sepatutnya mengutamakan. Kalau saya sebagai pemangkang, saya akan cerita sebaliknya kita perlu untuk mengutamakan sukan Olimpik kita. Kita perlu lagi untuk bagi banyak lagi dana. Kita perlu lagi banyak kemudahan. Kenapa? Sebab kita lihat saja prestasi Malaysia kat sukan Olimpik. Teruk, banding dengan sukan Paralimpik. Kita perlu lagi untuk membagi lebih, sebabnya ciri sukan Olimpik itu lebih kompetitif. Ciri sukan Olimpik itu lebih lebih susah berbanding dengan sukan Paralimpik sebab bilangan peserta yang lebih banyak di sukan Olimpik itu. Sebab itulah kita perlu untuk mengutamakan sukan Olimpik. Bagi saya, kalau saya sebagai pembangkang, itu cara saya. Yang pertama adalah sukan Paralimpik kita sudah baik, sebaliknya apa yang kita perlu untuk utamakan. Dan sudah tiba masa Malaysia mengutamakan. So, pembangkang bukan tak ada hujah yang boleh digunakan, cuma dari segi konsep itu kita perlu baikilah. So, seterusnya untuk Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan untuk untuk Menteri Pertahanan, Arfan. Arfan cerita berkenaan dengan kekurangan peserta, orang-orang ini orang yang sama memberi emas, pecah rekod Olimpik dan sebagainya. Lepas tu Arfan cakap, tak ada orang-orang inilah yang mengharumkan nama negara. Arfan. Bila mana dalam kita berdebat, kita dengar, kita cuba untuk mengaplikasikan, tengok sama ada logik tak hujah dia. Contoh bila mana dia cakap macam ni, dia cakap disebabkan orang yang sama yang join Olimpik, so kita tak perlu nak utamakan. You ceritalah, kita nak utamakan sebab at the end of the day kita nak lebih ramai atlet Paralimpik ini yang mengharumkan nama negara. Kalau hari ini kita boleh ada satu Chia Hao, kenapa esok kita tidak boleh ada lagi 3 orang Chia Hao dan sebagainya, faham tak? So
Afan, bukannya kita nak cakap, okey, satu tu, okey, iyalah dia mengharumkan nama negara, membawa emas kepada negara. Tapi kita utamakan sebab kita nak lebih ramai lagi atlet Paralimpik di negara kita. Melihatkan kepada potensi sukan Paralimpik itu sendiri, kita ada peluang yang lebih besar untuk menang kat sukan Paralimpik, dan sebagainya lah, okey. So bagi saya, Arfan punya bidasan perlu lebih sharp, okey. Yang kedua, Arfan perlu bidas satu persatu. Kedua, bangkitkan kes kerajaan. Sebaliknya, kerajaan hari ini kita cerita apa? Buat timbang tara antara kedua kerajaan dan pembangkang. Akhir sekali bagi saya suka kalau pembangkang kerajaan Menteri Pertahanan boleh cerita macam ni. Sepatutnya, apa yang pembangkang boleh hujah pada hari ini. So, nampak Arfan lebih bijak lah. Kiranya Arfan fikir dua belah. Kerajaan dengan pembangkang. Macam you ajar pembangkang. Sepatutnya pada hari ini, apa yang boleh dihujahkan oleh mereka itu senang saja. Mereka tunjukkan kepada kita bahawa sukan Paralimpik kita sudah baik. Tak perlu untuk kita utamakan, sebaliknya kita perlu untuk apa. So bila mana you macam tu, I sebagai judge akan nampak macam, apa ni bijak ni. Sebab dia fikir dua side, kerajaan dengan pembangkang. So itu bagi saya Menteri Pertahanan boleh buat jugalah. Okey. Okay, last adalah Muzaffar. Okay, bila mana Muzaffar membidas, okay, Muzaffar perlu lihat satu persatu. Okay, bidasan bagi saya adalah sama juga dengan Afan, bidasan kurang sharp. Okay, bagi saya bila mana kita dah macam mana nak kata, ayat-ayat pencantik tu kita tak perlu nak bazir masa sebab banyak sebenarnya benda yang kita boleh nak bidas. Konsep, hujah, kepala hujah, contoh yang diberikan dan sebagainya. Ziyad tu bukan masalah pengurusan tapi disebabkan oleh masalah-masalah lain contohnya dan sebagainya. So benda-benda tu kita perlu untuk, bagi saya ayat-ayat pencantik tu membazir masa lah kalau saya. Faham tak? So boleh ada tapi tak perlu banyak sangat. Contoh macam bola-bola api dan sebagainya tu macam tak perlu dah sebab bagi saya benda-benda itu mengambil masa, So akhir sekali komen secara umum, debat ini akan menjadi lebih menarik kalau katakan kita meraihkan hak golongan-golongan upaya. Okay, kita fokus pada apakah isu-isu yang wujud. Contohnya adalah ciri-ciri fasiliti. Kita tak cerita, kita kurang ceritalah hari ini berkenaan dengan bagaimana, apakah kekurangan sebenar. Macam mana dengan kurangnya duit itu, apakah kesannya pada sukan Paralimpik itu sendiri. Saya rasa contoh kekurangan fasiliti yang jenis macam mana. Contoh macam nak kata track larian, orang atlet normal dengan atlet Paralimpik sama je. Bukannya kalau atlet Paralimpik, faham tak? So apakah kita nak tahu fasiliti macam mana? Contohnya kalau katakan kolam renang itu dia kena ada platform yang berbeza ke, kalau macam itulah you kena terangkan kat kita. So bagi saya itu adalah ataupun mungkin boleh cerita berkenaan dengan penjagaan kesihatan atlet sukan Paralimpik itu juga merupakan satu kemudahan kepada mereka dan sebagainya. So itu adalah antara benda yang saya rasa kita lebih elok kalau kita boleh untuk utamakan dan lebih mendalam perbincangan kita perdebatan kita pada hari ini kalau dua-dua pihak boleh utarakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Jason. Sekarang saya persilakan juri 2 untuk bagi sedikit perkongsian. Silakan. Terima kasih Ketua Hakim. Baik, saya harap jelaslah dengan penerangan Encik Jason yang betul-betul holistik dan mendalam. Okey, bagi saya pula debat hari ini dia jadi debat yang tak ada kepala. Bila tak ada falsafah ataupun matlamat akhir yang nak dicapai, itu yang membuatkan sebenarnya dua-dua pasukan membawa fahaman ataupun isi yang sama. Bersetuju ada masalah fasiliti, ada masalah atlet, ada masalah pembangunan sukan dalam Paralympic Nation. Tapi pasukan mana yang lagi kuat untuk persuade Dewan untuk percaya sebenarnya diorang berdebatkan untuk usul. Itu yang berlaku dalam Dewan yang saya nampak. So sedikit
tips teknikal bila dapat usul yang samar-samar macam ni, yang belum nampak direction dia clearly, sebab kerajaan boleh belik macam-macam cara lah sebab usul ni tidak begitu direct. So sedikit tips teknikal kalau jadi meja kerajaan dan katakanlah kamu nak bawa macam yang kamu nak bawa hari ini, kamu nak cerita sebab ada masalah kita nak utamakan. So benda tu perlu clear out dalam pembentangan konsep terus. Perlu bagi tahu hari ini keadaan kerajaan nak utamakan adalah sebab ini dan apa cara kami nak utamakan adalah supaya nanti pembangkang tak bangkitkan apa cara awak nak utamakan, apa eksklusifnya keadaan kamu nak utamakan. Benda-benda ini perlu dielakkan lebih awal supaya debat itu lebih jelas untuk pencirian utama. Dan satu lagi, dalam debat ini sebenarnya ada 2 point ataupun dalam usul ni lah, ada 2 tempat di mana kontroversi boleh berlaku. Sama ada pada frasa sudah tiba masanya ataupun pada frasa mengutamakan. Ini pun kerajaan kena alert dan kunci awal-awal waktu buka konsep, which one are you debating about? Adakah tentang sudah tiba masanya ataupun tentang mengutamakan atau tidak mengutamakan? So kalau katakanlah awak nak cerita pasal sudah tiba masanya, perlu tunjukkan garis pemisah. Apa keadaan belum tiba masa, apa keadaan sudah tiba masa, to make it clear. Sama juga, bila nak katakanlah debat awak adalah tentang mengutamakan, kena cirikan. Apa ciri mengutamakan awak dan apa keadaan apabila Paralimpik tidak diutamakan, apa keadaan apabila Paralimpik kurang diutamakan dan apa keadaan Paralimpik diutamakan. Dan dalam pencirian mengutamakan itu, kalau nak main selamat lagi boleh tunjukkan bagaimana dalam keadaan mengutamakan itu sebenarnya sukan lain tidak akan diabaikan. Macam tu cara nak bina kes yang selamat. Untuk pencanggahan idea itu betul-betul berlaku pada fasa hujah, bukan yang pertikaian konsep yang berbelit-belit dan berubah-ubah matlamat. Ini untuk teknikal yang perlu ditambah baik dalam pembukaan kes. Bagi pembangkang pula, awak ada bidasan, bukan bidasan, awak ada pertikaian yang boleh meragukan kes. Tapi sayangnya, bila awak pun tak tetapkan apa sebenarnya matlamat di akhirnya, what are you trying to prove? Adakah kamu nak tunjukkan kita ada masalah jadi kita tidak bersedia untuk mengutamakan? Nampaklah bila orang ketiga dan kedua bangun persoalkan balik, sebenarnya kami nak attack frasa tu sudah tiba masanya, kami nak tunjukkan keadaan belum tiba masanya. So bila buat macam itu, pembangkang ada beban yang berganda. Sekarang mereka perlu tunjukkan juga apa sebenarnya keadaan untuk kita katakan sudah tiba masa untuk mengutamakan sekarang. Apa status quo yang perlu dicapai, itu pembangkang akan tunjuk. Dia akan jadi beban berganda kalau kita attack case daripada luar daripada beban bukti yang kerajaan bagi. So itu komen saya. Lepas itu masalah huraian ini berlaku dalam 2 sidang yang saya judge untuk debat inilah. Kamu ada idea, ada hujah, ada fakta kes, tapi bila kamu bercerita dengan fakta itu atau hujah itu, cerita itu tidak berakhir dengan matlamat yang kamu nak perjuangkan. Itu yang perlu dibaiki oleh dua-dua belah pasukan. Itu sahaja. Terima kasih juri 2, hakim 2. Panjang lebar ya, hakim 2, hakim 3 dah cerita. Jadi untuk saya hanya sentuh sedikit-sedikit saja. Pertama sekali, boleh tak saya nak tahu adik-adik sekolah STAR dan juga ini, STAR dan juga apa tadi? MRSM Pasir Salak bang. Pasir Salak, sorry. Saya nak tahu lah, awak semua ni tingkatan berapa ya? Saya selaku Perdana Menteri tingkatan 3. Tingkatan 3. Yang lain? Saya Menteri Pertahanan tingkatan 4. Tingkatan 4. Saya Timbalan Perdana Menteri tingkatan 3. Tingkatan 3, okey. Saya Pembangkang 2 tingkatan 4. Tingkatan 4. Saya Ketua Pembangkang Form 3. Form 3. Semua dah beritahu kan, basically korang ini adalah Form 4 dan juga Form 3 yang sangat muda. Saya dah ucapkan tahniah pertama sekali sebab anda mampu berdebat ketika tengah hari. Tengah hari ni crucial sikit, dia mengantuk. Debat is not easy dan debat ini merupakan bukan pertikaian ataupun pembidasan. Dia lebih kepada asas dia adalah penceritaan.
kalau you gagal untuk menceritakan hujah you, maka the whole dia punya tiang rumah pembawaan itu akan ranak. Which is, saya rasa pada hari ini ada kelonggaran dalam bentuk struktur. Jadi untuk adik-adik next pusingan yang keempat, cuba untuk membuat satu penceritaan yang lebih baik. Apakah bentuk-bentuk penceritaan, kata kunci, huraian, lepas tu ada contoh, kesimpulan dan kaitkan kepada matlamat perdebatan. Kalau you buat karangan bahasa Melayu SPM, betul kan? Kita ada struktur yang sama. Cuma you zahirkan dalam bentuk verbal, you bercakap. Benda yang sama, kalau you tak mampu lagi, mungkin buat karangan panjang dan you lontarkan benda tu dengan bersemangat dan juga gaya dengan gaya anda lah. Saya rasa pada hari ini masalah pembukaan konsep itu membawa kepada sampai ke hujung. Pembukaan konsep longgar apabila tidak ada satu keadaan semasa ataupun status quo yang perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Jadi saya rasa kedua-dua pihak perlu bersetuju yang bahawasanya hari ini kita punya Paralimpik ini tidak diutamakan. So apabila kita berbicara mengenai dua frasa, seperti mana yang Hakim dua bercakap, sudah tiba masanya. Kenapa bukan tiba masanya? Dan juga bercerita pasal frasa utama. Apakah keadaan utama? Apakah keadaan tidak utama? Sebab perspektif saya melihat utama itu apabila kita mengutamakan sesuatu perkara, tidak semestinya kita tidak utamakan perkara lain. Contohnya Olimpik dan juga Paralimpik. Kalau tiba-tiba hari ini kita angkat Paralimpik kita jadi utama, kita tak pernah merendahkan, tiba-tiba tak jadi utama kepada Olimpik itu. Dia tak ada macam tu. Jadi, untuk kerajaan, mungkin pembangkang lepasnya akan jadi kerajaan, awak perlu letak ciri-ciri itu. Ceritakan ciri-ciri itu bagaimana. Apa keadaan utama? Mungkin utama ini diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, kos yang lebih tinggi, fasiliti yang lagi tinggi dan sebagainya. Ini keadaan utama. Lihat hari ini keadaan Paralimpik, kita tidak diutamakan. Kos rendah, fasiliti kurang dan sebagainya. Dan apakah keadaan bentuk-bentuk utama? Baru anda ceritakan pelaksanaan dia bagaimana you nak utamakan. Sebab benda tu lack di meja kerajaan, bila masuk hujah itu baru kita nampak apakah keadaan utama, tapi dia tidak di-highlight. Lepas itu, saya rasa matlamat perdebatan kita tak ada tau. Problem dia adalah apabila you tak ada matlamat perdebatan, pada akhirnya kita nak mencapai apa? Adakah hari ini kita nak memenuhi tuntutan dasar ke ataupun objektif KBS ke dan sebagainya, menyebabkan pembangkang juga loss. Sebab saya rasa pada hari ini pertembungan itu tidak ada dan dia nampak apabila kerajaan detect matlamat kerajaan tidak selari dengan matlamat pembangkang dan kerajaan berjaya untuk manipulate that thing. Sebab kerajaan tak letak matlamat. Pembangkang dia hadir dengan matlamat yang berbeza. Kalau anda perasan, kerajaan hari ini nak bercerita pasal kurang fasiliti, kurang ni. Jadi untuk apabila kita utamakan, kita akan dapat kereta. Pembangkang sebab dia tak dapat matlamat tu, you bawa matlamat yang berbeza. You cakap hari ini matlamat kita hari ini adalah untuk kepertandingan, bukan untuk mengatasi masalah-masalah fasiliti dan sebagainya. So bila dua matlamat tak bertembung, dia jadi susah untuk juri untuk melihat bagaimana kita nak bantu, bagaimana kita nak bantu pembangkang ini supaya margin dia rendah. Faham kan? Ke saya cakap seorang? Faham. Okey. Saya rasa hujah sedikit conclude kerajaan. Saya rasa masalah anda hari ini dia akan jadi macam ni tau. Hari ini hujah kerajaan satu benda simple saya dapat simpulkan adalah anda nak Malaysia utamakan ataupun anda nak sukan Olimpik itu utamakan Paralimpik. Sebab dalam pembuktian anda bercerita hari ini organisasi Olimpik yang tidak utamakan kita punya atlet sebab tu masalah emas ditarik dan sebagainya. So dia nampak perkaitan itu kurang. Kalau saya bagi pembangkang saya akan cakap anda nak Malaysia utamakan ataupun anda nak organisasi Olimpik itu utamakan atlet kita. Jadi macam persoalan yang macam tu. So perkaitan kesimpulan dekat bawah tu juga kemaskan lagi. Untuk pembangkang, okey. Saya terkejut juga ada beban bukti yang diberikan daripada pembangkang kepada kerajaan. Selalunya beban bukti ini diberikan oleh kerajaan kepada pembangkang supaya korang bertembung. Macam tu. You tak boleh tiba-tiba you datang dengan beban bukti baru kepada kerajaan untuk kerajaan bertembung dengan you. Masalah kat situ. Kata kunci juga kalau dalam penceritaan you cuba baca balik sebab ada bukti-bukti
yang tidak pernah berkait dengan kata kunci. Contohnya anda nak bercerita mengenai kemudahan yang kurang, tiba-tiba masyarakat tidak bersedia. Dia macam tak match. Mungkin boleh masuk third layer ke ataupun masuk hujah yang keempat, kelima ke kalau meletup lah. Itu saja. Saya rasa anda mungkin boleh main teknikal kot, persoalan-persoalan yang mudah, logik. Contohnya dana kan, awak nak bercerita mengenai dana. Simple question adalah, apa keadaan cukup? Adakah 50 juta cukup? Kalau saya cakap 50 juta tak cukup, benda persoalan macam ni. Mana kayu ukur cukup dalam dana? Dia boleh je saya rasa untuk tahap sekolah menengah ini, anda main persoalan-persoalan yang simple, main logik, walaupun anda tak boleh go deep. Okay? Itu sahaja daripada saya. Alah panjang lah pula, kata nak sikit-sikit je. Jadi saya beritahu keputusan menang atau kalah itu ada pertandingan. So you jangan sedih-sedih improve untuk pusingan yang keempat. Sekejap Ini sidang yang ke-16 betul Okey. Untuk sidang 16 pusingan 3, Star bertemu dengan MRSM Pasir Salak. Saya bagikan pendebat terbaik dahulu. Pendebat terbaik kita memang terbahagi. Saya ada pendebat terbaik saya. Hakim 2 dan Hakim 3 pun ada yang berbeza. Sebab calon saya beritahu, calonnya adalah Nafis, Faris dan juga Arfan. Tapi lepas dah tengok markah semua tu, juri bersetuju untuk berikan pendebat terbaik kepada Perdana Menteri Nafis Star. Okey. Margin 5, juri 3-0, usul Dewan ini akan menetap silap. Usul apa tadi? Ya Allah. Tak usul. Sekejap hilang pula usulnya. Sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya. Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Okey, terima kasih. Saya terbuka tempat lain pula. Usul diterima. Menangnya adalah Star. Okey, itu sahaja daripada juri. Terima kasih. Kita bertemu lagi di sidang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Tanya kepada pihak kerajaan. Okey, buat semua pendebat, anda boleh berehat sekarang dan boleh kembali ke bilik roll call pada pukul 2 petang nanti. Okey, tanya sekali lagi kepada pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.